Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dengan saya, Sister Fazilah Majid dalam episod pertama Sharing Islam Show. Bersama-sama dengan saya hari ini membincangkan tajuk kalimah Allah adalah dua orang pendakwa, iaitu Brother Hisham dan juga Brother Haris, yang sangat aktif dalam bidang perbandingan agama. Jangan ke mana-mana. Sharing Islam with the world. Terima kasih kerana masih bersama-sama kami. Sebelum kita meneruskan pembincangan hari ini, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf atas kedaifan tempat ini yang dengan audio kurang jelas, dengan keadaan suasana yang tidak berapa sesuai untuk menjalankan penggambaran. InsyaAllah di masa hadapan, pihak Sharing Islam Show akan cuba memperbaiki keadaan ini. Okey, tanpa buang masa lagi, kita terus kepada Brother Hisham. Okey, Brother Hisham, apa sebenarnya isu dengan kalimah Allah ni? Apa isu sebenarnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali sebelum saya jawab soalan Sister Fadilah, tadi Fadilah cakap kami ni pendakwah. Ya betul. Sebenarnya kami bukan pendakwah. Tak layak pun kami nak dipanggil pendakwah. Sikit sangat dakwah yang kami buat. Kami hanyalah pelajar perbandingan agama, bukan pakar perbandingan agama. Kami hanyalah pelajar perbandingan agama dan banyak berdakwah pun melalui aktiviti bersama NGO. Aktivis NGO sebenarnya kami ni, bukan Kira berdakwah. bergerak bersama-sama dengan NGO. Ya, dan NGO pula bukannya spesifik NGO ini ataupun itu. Kalau ada program dari NGO ni buat, kalau kami rajin kami pergi. Kalau ada NGO lain pula buat, kami rajin kami pergi. Bukan pendakwah sangat-sangat. Terlibat dalam aktif dalam bidang perbandingan agama tu lah, tetapi bukan pendakwah. Pelajar perbandingan agama. Dan kalau ada suka share Islam. Okey. Mengenai jawab soalan untuk yang Sister Fadilah tanya tadi ni, isu sebenarnya. Saya nak jawab macam ni, Sister Fadilah. Kita bila wujud satu-satu masalah, Fadilah, kita jarang tengok kepada punca masalah. Sebaliknya kita tengok ke tempat-tempat lain. Oleh sebab kita tak tengok ke punca masalah, sebab tu kita keliru dengan jawapan, keliru dengan macam isu kalimah Allah, kita keliru banyak sangat pendapatnya. Sekarang macam ni kita nak tengok. Isunya ialah orang Kristian nak guna kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu. Ya benar. Dan majalah Herald Catholic Weekly tu, walaupun penggunaannya dalam majalah Herald, tapi dia tetap berbalik kepada Bible bahasa Melayu. Jadi sekarang kita faham puncanya ialah Bible bahasa Melayu. Ini Bible bahasa Melayunya. Jadi bila wujud masalah, kita nak tengok puncanya adalah Bible bahasa Melayu. Kita kena tengok Bible bahasa Melayu. Kita kena bedah kitab ni. Kita kena nilai kitab ni. Kita tak boleh tengok ke tempat-tempat lain. Sekarang ni kita tengok tempat lain, sebab tu kita keliru. Ada yang tengok ke skriptur agama-agama lain, ada yang tengok ke lagu kebangsaan negeri Kelantan ke apa. Puncanya bukan di situ. Puncanya dalam Bible bahasa Melayu. Jadi sekarang kita dah confirm puncanya Bible bahasa Melayu. Sekarang kita kena confirm pula cara nak tengok. Jangan silap cara tengok. Okey. Sekarang isunya ialah terjemahan. Bila terjemahan, Bible bahasa Melayu adalah Bible terjemahan, bukan Bible asal. Bila terjemahan, tak ada cara lain dalam kita nak menilai terjemahan selain daripada kita merujuk Bible ni daripada Bible asal yang mana buku ni diterjemah. Maksud Bible asal tu dalam bahasa Inggeris ataupun? Okey, macam ni. Bible ni BM. Bible BM diterjemah daripada skriptur asal. Skriptur asal Christianity, Old Testament dalam bahasa Hebrew dan New Testament dalam bahasa Greek. Daripada original Old Testament bahasa Hebrew dan New Testament bahasa Greek itu diterjemah menjadi bahasa Inggeris. Daripada tiga ni, Hebrew, Old Testament Hebrew, Greek, New Testament dan juga bahasa Inggeris ni, tiga buku ni lah dijadikan rujukan untuk Bible bahasa Melayu. Jadi sekarang kita nak nilai terjemahan Bible bahasa Melayu. Oleh sebab isunya ialah terjemahan, kita kenalah nilai rujuk Bible, balik bahasa asal Bible tu. Bahasa asal. Jadi BM kita kena rujuk ke bahasa Hebrew, Greek dan juga bahasa Inggeris. Sekali dengan Inggeris. Kalau kita baca dekat pendahuluan buku ni pun dia tulis macam tu. Buku ni diterjemah daripada itu. Sekarang bila saya buat perbandingan tu, rujukan tu, saya dapati ada banyak masalah.
bila kita buat macam tu. Minta maaf, kita bukan nak menghina umat Kristian ke apa, kita cuma berhujah. Kita harapkan jawapan, dan kalau boleh ada dialog pun bagus juga. Saya amat open untuk berdialog dengan mereka. Kita bukan nak menghina mana-mana pihak sini, kita cuma berhujah. Kita nak tengok contohnya senang macam ni. Saya bagi satu contoh apa masalah yang saya nampak. Saya bagi satu contoh, dan bagi saya satu contoh dah cukup. Dalam Book of Matthew chapter 6 verse ayat nombor 9. Matthew 6:9. Dalam Bible bahasa Melayu jadi Matius chapter bab 6 ayat nombor 9. Bab ini popular untuk orang Kristian. Disebut Lord's Prayer. Dan sebab apa disebut Lord's Prayer? Sebab Lord's Prayer Jesus mengajarkan penganutnya, ngikutnya cara berdoa. Jadi sebab itu disebut Lord's Prayer. Ayat ni popular untuk orang Kristian. Ayat ni diulang dalam Luke 11:2. Lukas 11:2. Tapi tak apalah, kita tengok satu tempat kita dapat dua. Okay? Kita tengok 6:9 saja, sebab tengok 6:9 dapat sekali dengan Luke. Dalam ayat tu saya baca yang bahasa Inggeris disebut macam ni. This then is how you should pray. This then is how you should pray. Diterjemah ke bahasa Melayu, sepatutnya kamu berdoa begini. Betul, bagi saya itu betul. Sambung lagi. Our Father in heaven. Our Father in heaven. Diterjemah ke bahasa Melayu, ya Bapa kami yang di syurga. Betul. Ya Bapa kami yang di syurga. Betul, bagi saya tepat. Ya Bapa kami yang di syurga. Sambung lagi. Our Father in heaven. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed tu maksudnya? Hallowed be your name. Diterjemah ke bahasa Malaysia menjadi Engkaulah Allah yang Esa. Semoga engkau disembah dan dihormati. Masalahnya sekarang hallowed be your name bukan bermaksud, tak ada pun maksud Allah yang Maha Esa. Engkaulah Allah yang Maha Esa. Hallowed be your name ni maksud dia semoga engkau disembah dan dihormati. Ayat ujung tu betul, tapi ada penambahan dekat situ. Engkaulah Allah yang Maha Esa. Jadi ada tambah kalimah Allah dalam kalimah Allah, dan satu ayat lain yang kontekstualnya bukan daripada terjemahan asal. Kalau kita tengok terjemahan asal, ayat ni dalam New Testament. Saya quote ayat yang sama dalam New Testament. Atas sekali tu, hotuson prosokeste imis pateremon o entis uranis hagastito to no masu. Hagastito to no masu tu hallowed be your name lah. Hagias tu kalau kita tengok strong concordance. Strong concordance ni disebut macam senang kita nak faham, kamus lah. Kamus untuk ayat-ayat perkataan-perkataan Kristian tu. Hagias ni maksudnya hallowed, suci lah, disucikan lah. Hagias bahasa Greek. Bahasa Greek. Hagastito to no masu. Ayat tu dalam bahasa Greek original tu. Jadi maksud, nampak tak sini ada penambahan engkaulah Allah yang Esa. Jadi sebenarnya merujuk kepada Tuhan yang general. Tak, bukan masalah general tu sister. Dia masalahnya ayat asal dia tak ada pun ayat untuk menerangkan Allah yang Esa ke Tuhan yang satu ke apa. Ayatnya dia nak bagi tahu hallowed be your name. Hallowed be your name ni semoga engkau disembah dan dihormati. Tapi dia tambah ayat engkaulah Allah yang Esa. Kat situ ada penambahan di situ. Dan sekarang bila kita tengok puncanya macam tu, sekarang nampak tak punca masalahnya macam mana? Ada penambahan-penambahan. Dari situ wujudnya syak kepada kita, kenapa you buat macam ni? Saya ada tanya beberapa orang missionary Kristian. Mereka bagi tahu saya yang jawapan kepada semua persoalan ni datang daripada apa yang dinamakan sebagai konsep contextualization dan doxology. Bab ni, untuk video ni saya tak mau ulas panjang sebab ini bab kompleks sikit, takut orang awam tak faham. Nanti kalau ada dialog dengan orang Kristian boleh kita boleh bincang lanjut mengenai bab ni lah. Cuma apa yang saya nak cakap sekarang ni ialah kalau itu jawapannya, soalan saya tetap sama, iaitu apa yang memandatkan penggunaan konsep ni hanya di Malaysia dan tak secara menyeluruh di negara-negara lain juga. Apa specialnya Malaysia ni? Kerana Bible di tempat lain tak ada penambahan dan penggunaan ayat macam ni. Adakah sebab Malaysia yang banyak orang Islam yang familiar dengan terma Allah yang Esa, maka mereka tambah ayat ni? Kenapa tak tambah Allah yang Tri-Esa? Tri-Esa ataupun Tri-Tunggal? Kerana terma tu lebih tepat kepada kepercayaan Trinity mereka. Kenapa mereka tak guna perkataan tu?
Nampak tak? Tak sepatutnya berlaku penambahan di situ. Penambahan ni sebab original tak ada. Original tak ada macam tu. Bila masuk ke bahasa Melayu ditambah macam tu. Jadi kalau tiada penambahan tu tak ada isu lah. Tak ada isu, tapi sekarang ada. Itu yang kita persoalkan. Okey. Macam ni lah saya nak bagi analogi dekat sister. Saya bagi analogi dekat sister, kita nak faham kontekstual masalah Bible bahasa Melayu ni. Kalau original dia tulis God eat pizza, apa terjemahan dia? Tuhan makan pizza. Tuhan makan pizza. Tapi bila masuk Melayu, oleh sebab orang Malaysia ni tak makan sangat pizza, tiba-tiba ayat tu dia menjadi Tuhan makan nasi lemak dan teh tarik. Dah lah tukar pizza tu menjadi nasi lemak, tambah pula dan teh tarik. Sama juga dengan Hagasti tu, tono masu, tambah pula engkau lah Allah yang Esa kat atas tu. Dah lah tukar perkataan, tambah pula tambah pula. Jadi itu yang kita persoalkan. Jadi nampak dah kontekstual masalahnya sekarang. Jadi kalau nak menjawab soalan sister, macam tu lah, kita tengok kontekstualnya dari situ. Kita tengok punca, kita nampak masalah sebenarnya. Kesimpulannya, isu ni berpunca daripada penambahan yang tak sepatutnya dilakukan. Ya. Macam tu ya. Itu jawapan saya. Wallahualam. Okey, terima kasih pada Hisham. Okey, kita dengar penjelasan pada Hisham mengenai isu dia. Pada Haris. Okey, saya nak tanya pada Haris, apa sebenarnya maksud Tuhan ni, nama Tuhan ni dalam sudut Kristianiti pula, dalam agama Kristian? Pada Haris. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalannya bagus maksud Tuhan dalam bahasa Kristianiti. Dalam Kristianiti itu sendiri, dalam agama Kristian. Okey. First kali bila kita nak rujuk apa maksud Tuhan dalam bahasa Kristianiti, kita rujuk pada manuskrip asal Greek dan Hebrew tadi. Okey. So kita rujuk pada manuskrip asal, itu Bible sendiri lah. Dalam Bible ni kita kena faham dia ada bagi pada dua, ada Old Testament, ada New Testament. Okey. Dalam Old Testament ni kita kena tahu yang bahasa asal Old Testament adalah bahasa Hebrew. Dan New Testament Greek adalah dalam bahasa, bukan just Greek, dia Koine Greek. Koine Greek ni dia bahasa seharian, bahasa harian lah, bahasa pasar. Bahasa yang digunakan dalam perbualan seharian. Yes, perbualan seharian lah, tu bahasa Koine Greek. Okey. Dalam Old Testament, perkataan Tuhan yang digunakan ialah YHWH, ataupun senang YHWH, iaitu senang cerita kita berbunyi lebih kurang Yahweh lah. Yahweh. Dan perkataan ni ada contoh dalam, mungkin dalam Exodus 6, boleh check, ataupun dalam Exodus 3:15. Actually dalam Old Testament ni ada 6,000 lebih perkataan Yahweh digunakan untuk Tuhan dalam Old Testament sahaja. Okey. Manakala dalam New Testament, perkataan Tuhan yang digunakan ialah Theos atau Ho Theos. Theos atau Ho Theos tu apa? Itu kata nama Tuhan lah. Nama Tuhan. Jadi tak gunakan perkataan Yahweh, jadi digunakan perkataan Theos atau Ho Theos. Tapi perkataan Theos dan Ho Theos ni juga digunakan untuk kata ganti nama untuk manusia dan kata ganti nama untuk yang bukan Tuhan. Jadi, macam mana tu? Jadi perkataan Theos, perkataan yang sama juga digunakan untuk ada dalam New Testament tu sendiri. Perkataan yang sama juga digunakan untuk perkataan. Jadi dia bukannya sahaja untuk merujuk pada Tuhan, dia juga merujuk kepada yang bukan Tuhan, macam berhala. Kira dia bukan setakat kata nama khas, tapi dia juga jadi kata nama amkin. Yes, correct. Dia bukan sekadar kata nama khas atau kata nama am. Okey. Jadi yang perkataan ni Theos, Ho Theos ni kita boleh rujuk dalam Matthew 22:32 ataupun dalam John 1:1, dalam Act 7:32 pun ada. Dalam perkataan ni semua ada. Okey, saya nak bagi yang macam sisi tadi, pasal kata nama am, kata nama khas tu satu poin yang bagus kan. Saya bagi contoh perkataan nama khas. Okey, macam dalam Old Testament tadi, Yahweh tu adalah kata nama khas lah, kita tahu. Memang merujuk kepada Tuhan satu saja. Dan bila dia pergi ke New Testament, dia dia gunakan kata nama am yang boleh bertukar. Okey, saya bagi contoh dia bertukar jadi tu Jadi saya bagi contoh macam kalau ada satu kata nama. Okey, saya bagi contoh nama Presiden Amerika, iaitu Bush nama Presiden Amerika yang lepas, Presiden Bush. Okey, bila dia datang ke Malaysia, boleh tak kalau kita tukar nama Bush tu jadi Encik Semak? Tak boleh.
Jadi cuma jadi tak benda tu boleh. dah tak betul kan, pasal dia dah kata nama khas. Walau mana dekat mana dia pergi sekalipun, dia pergi ke Malaysia ke, Mongolia ke, dia pergi ke Sudan ke, dia Mana-mana pergi ke Arab sahaja. ke, nama dia tetap jadi perkataan Bush. Jadi kalau kita gunakan konsep ni dalam yang macam Bible buat, dalam manuskrip Bible daripada Old Testament ke New Testament dia bertukar. Jadi ada masalah kat sini. Jadi ada masalah kat sini. Itu dah maksud kataan Tuhan dalam Kristianiti. Itulah. Okey, kita dah dengar penjelasan daripada Brother Hisham dan juga Brother Haris. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Masih lagi setia bersama kami, terima kasih. Okey, kita sambung perbincangan kita pada hari ini. Okey, Brother Hisham, ada orang cakap Yahweh yang Brother Haris cakap tadi bukannya nama khas tetapi nama am, iaitu aku adalah aku, maksud dia. Jadi bolehkah Brother tolong jelaskan apa sebenarnya maksud Yahweh ni? Okey. Macam ni sister. Ya. Macam Haris cakap tadi, Yahweh adalah nama khas. Saya setuju. Yahweh adalah nama khas. Cuma ada pendapat orang Kristian cakap nama khas ke tak penting. Jadi dia orang terjemah ke banyak-banyak perkataan lain. Perkataan Yahweh tu oleh sebab alasannya adalah Yahweh itu maksudnya aku adalah aku. Dia masalah dia macam ni sister. Macam Brother Haris bagi contoh Mr. Bush, Mr. Smart tadi. Walaupun Bush tu maksud smart, tak bolehlah terjemah. Sama juga dengan Yahweh ni. Yahweh ni maksudnya aku adalah aku. Kata sifatnya pun aku adalah aku. Saya setuju. Saya setuju. Maksudnya aku adalah aku. Tapi aku adalah aku ke, aku nak makan nasi ke, kalau nama Yahweh tu nama khas lah. Faham? Nama khas kita tak boleh terjemah. Itu satu. Kalau kita tengok nak buktikan kepada Yahweh tu adalah nama khas, kita tengok ada kamus istilah agama Kristian, Keluaran Majlis Uskup Katolik se-Malaysia. Keluaran Majlis Uskup Katolik se-Malaysia ada ditulis itu Yahweh adalah nama khas bagi Allah, nama khas bagi Tuhan. Dia orang faham Allah itu sebagai nama perkataan generik kepada Tuhan. Tak apalah, itu topik lain. Maksudnya sini ialah Yahweh itu ditulis dalam kamus tu, Yahweh adalah nama khas, nama bagi Tuhan. Maknanya nama khas lah Yahweh tu. Yahweh tu adalah nama khas. Kita boleh tengok banyak lagi selain daripada yang Brother Haris cakap tadi ni, Exodus 3, Exodus 6, Isaiah 42:8. Banyak cakap bahawa Yahweh tu adalah nama khas. Even sampai 6,000 kali lebih disebut dalam Old Testament. Maknanya itu adalah nama khas. Kalau kita tengok footnote, nota kaki dalam Bible bahasa Melayu ni pun, nota kaki bagi ayat Exodus 3:14, dia ada tulis aku adalah aku tu diduga sebutannya sebagai Yahweh, iaitu nama bagi Tuhan. Jadi sama saja. Sama, Yahweh tetap nama Tuhan. Bible sendiri dalam footnote pun dia cakap kata Yahweh itu adalah nama Tuhan. Masalahnya sekarang orang Kristian bila dia orang faham macam tu, dia orang anggap nama tak penting. Jadi nama tak penting, nama khas penting. Nama khas kita tak boleh tukar-tukar. Itu satu. Masalahnya sekarang bila tadi Brother Haris juga cakap bila masuk ke New Testament, bila masuk ke New Testament perkataan Yahweh dah tak ada. Oleh sebab salah satu alasannya mungkin saya spekulate, aku adalah akulah. Dia orang dah terjemah bahasa nama khas menjadi nama am. Okey. Dalam New Testament dah tak ada dah perkataan Yahweh itu. Walaupun tak ada, tapi bekas-bekas penggunaannya tu tetap ada. Kita boleh nampak lagi. Kita boleh nampak penggunaan Yahweh itu kita boleh nampak lagi. Saya bagi satu contoh. Dalam Matthew chapter 27, Matius bab 27, dalam BM menjadi Matius, Matthew menjadi Matius bab 27. Bab tu menceritakan semasa Jesus disalib. Ikut kefahaman Kristian, Jesus disalib lah. Kita nak sembang ikut kefahaman Kristian, bukan kefahaman Islam sekarang, bukan kefahaman Islam. Ketika Jesus disalib, orang yang ada di sekeliling tempat Jesus disalib tu menyangkakan bahawa Jesus memanggil Elijah, setengahnya Elijah, Elijah atau Elijah. Elijah pun ya, Elijah pun ya. Maksud dia apa brother? Apa maksud Elijah? Elijah ni datang, Eli tu datang daripada perkataan El. El maksudnya Tuhan. Bahasa Hebrew El, Tuhan. I itu
Tuhan adalah Eli, Tuhan adalah Yah, Tuhan adalah Yah. Yah tu Yahweh lah, singkatan kepada Yahweh adalah Yahweh. Maknanya Tuhan tu nama betulnya tak Yahweh lah, Tuhan tu Yahweh. Okey, Itu maksud nama Ilaiah. Itu maksud nama Ilaiah. Saya nak cakap di sini, walaupun dalam New Testament dia orang dah tukar kepada Theos, Theos, ada setengah version yang menjadi Kyrios, tapi nama khas tu tetap ada, iaitu Ilaiah, Yahweh. Nampak tak? Bekas penggunaan tu tetap ada. Penggunaan nama khas tu tetap digunakan juga lagi dalam New Testament, dalam skriptur asalnya. Tapi sekarang dah diterjemah ke Allah dan sebagainya. Satu lagi perkataan yang kita boleh nampak, perkataan Yah juga ada dekat situ. Perkataan ni kalau saya sebut, semua orang familiar. Dalam Revelation ayat nombor 19, Revelation bab 19, diterjemah dalam Bible bahasa Melayu Wahyu. Revelation menjadi Wahyu bab 19. Perkataannya Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Ya yang ujung tu Tuhan lah. Haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Yah. Pujilah Yahweh. Tapi sekarang mereka terjemahkan kepada pujilah Tuhan dan pujilah Allah. Tuhan, nampak tak? Daripada Yahweh menjadi Yah. Masih lagi ada Yah dalam New Testament walaupun dah tak jelas dah. Bila masuk ke BM, Yah dah jadi Allah, dah menjadi Allah. Nampak tak situ tak seragam terjemahan tu. Nama khas ni kita tak boleh terjemah. Yah tu tetap ada dalam New Testament. Maksud kata Yah tu tetap nama khas. Satu lagi, daripada benda ni lah orang Kristian nampak, daripada Yahweh masuk ke New Testament dah tak ada perkataan Yahweh tu. Walaupun kita nampak bekas tadi yang saya beri contoh, yang macam Haris cakap tadi, Old Testament Yahweh, New Testament dah tak ada perkataan Yahweh, guna perkataan yang nama khas. Okay. Daripada sinilah Kristian dapat faham bahawa kononnya nama tak penting. Jadi yang penting adalah sifat. Oleh sebab itulah bila masuk Malaysia nak pakai perkataan Allah. Saya nampak ada ayat dalam Bible mengatakan sebaliknya. Ada ayat dalam Bible, contohnya dalam Book of Acts chapter 4 ayat nombor 12. Disebut situ, saya quote ayat tu dalam bahasa Inggeris. "Nor there is salvation in any other name under heaven given among men in which we will be saved." Maksudnya di sini tak ada nama lain yang boleh memberi keselamatan kepada dalam beragama lah. Keselamatan kepada kita tu maksudnya umat Kristian lah. Merujuk kepada kita agama Kristian. Tak ada nama lain yang kita boleh guna untuk beriman dalam Kristian. Dalam kes ni, dalam Old Testament, nama tu ialah Yahweh lah. Tapi sekarang mereka tak nak guna nama Yahweh, dia orang nak guna nama Allah yang given among men. Maksudnya given among men ni, kalau ikut faham mereka, Allah ni perkataan yang diberi oleh manusia lah. Nampak dia nampak macam kontradik dengan ayat dalam Bible sendiri. Dan suruhan agama di sini. Maknanya Bible ni cakap jangan guna nama lain. Guna Yahweh tu. Guna Yahweh tu. Tapi dia orang nak guna nama Allah. Nampak dari sini. Satu lagi sister, bila saya sebut benda ni, bukan bermaksud saya nak mengajar orang Kristian. Bukan maksud saya nak mengajar orang Kristian. Bukan bermaksud saya nak memberi fatwa untuk orang Kristian. Tak. Saya nak cuma apa yang saya nampak, kompleksiti yang berlaku dalam isu kalimah Allah dan isu Yahweh macam sister tanya tadi. Jadi saya nak highlightkan benda-benda ni supaya kita boleh jelas kompleksiti yang berlaku. Sekarang bila Yahweh datang ke New Testament tak ada, sekarang nak tambah lagi satu lagi kompleksiti, nama Allah, kata Allah pula. Jadi sedangkan option yang lebih jelas ada juga disebut dalam Bible. Tak guna option tu. Jadi dari situ wujudnya syak. Dari situ kita persoalkan. Itu yang menjadikannya kontroversi itu yang kita persoalkan. Kita bukan persoalkan. Saya rasa tak wujud persoalan boleh atau tidak orang Kristian guna nama Allah. Isunya ialah macam mana Kristian pakai nama Allah itu. Kalau ada option yang jelas dalam kitab mereka sendiri cakap namanya lain, go for it lah. Tapi sekarang nak pakai nama lain dengan kompleksiti yang saya dah tunjuk sekarang tadi ni, Yahweh apa semua tu. Jadi itu yang kita persoalkan.
Wallahu a'lam. Itulah jawapan saya. Okay. Penjelasan daripada Hisham telah kita dengar. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Sekali lagi terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Okey, terus kepada Brother Haris. Okey, Brother Haris. Ya. Ada soalan ni, apa maksud kalimah Allah dalam bahasa Arab? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab kalimah Allah. Ya. Dalam bahasa Arab ni kita kena tahu ada dua kata ganti nama, iaitu isim jami' dengan isim mustaq. Isim jami' ni kita merujuk pada kata ganti nama khas, dan isim mustaq ialah kata ganti nama am. Jami' kata nama khas, mustaq kata nama am. Yes. Okey. Kata nama am ni dia boleh berubah-ubah. Tapi kalau kata nama khas ni dia tetap lah. Kalau A jadi A juga, dia tak boleh jadi B. Tak boleh berubah. Boleh berubah. Apa yang maksud berubah Okey, dalam kataan Allah, dalam Allah Tuhan merujuk pada Allah, kan? Allah ada gelaran. Dalam Islam ada gelaran. Okey, dalam Islam Allah diberi gelaran juga macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Ada 99 lah, seperti yang kita semua ketahui lah, kan? Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah satu gelaran. So bila kita seru kataan ni, kita seru Ar-Rahman ni, dia jadi bila kita nak seru Ar-Rahman, kita tak boleh cakap Ya Ar-Rahman. Kita kena buang yang R kat depan tu, jadi Rahman je. Rahman. Jadi Ya Rahman. Tapi bila kita rujuk pada kata nama khas, iaitu Allah nama Allah ni, bila kita seru, kita tak perlu buang yang al tu kat depan. Dia jadi Ya Allah. Kita terus macam tu. Dan ada orang argue yang Allah tu adalah dari perkataan Al-Ilah. Al-Ilah dengan Allah adalah satu benda yang berbeza. Apa maksud Al-Ilah? Al-Ilah tu ya the God. The God. Itu Tuhan lah. Dia macam umum. Dia macam kata nama untuk Tuhan lah. Ya ilah. Tapi Allah adalah khas Allah. Sebab tu bila kita seru Allah ni, kita seru dengan Ya Allah. Kita tak panggil. Memang ada dua perkataan ni, tapi ia maksud yang berbeza. Allah dengan Al-Ilah ni maksud yang berbeza. Memang kita kalau tanya mana-mana orang Islam, kalau kita seru Allah, kita tak seru pun Ya Ilah. Kita seru dengan Ya Allah. Betul. Itulah maksud perkataan maksud Arab perkataan Allah dalam bahasa Arab tu, ya? Yes. Betul? Okay, kemudian kalau macam tu kan bro, kalau bro dah cakap macam tu, Arab Kristian diorang pun tak silap saya pakai perkataan Allah. Jadi takkan mereka yang faham bahasa Arab tu tak faham benda ni? Okay, baik. Actually tak ada masalah pun kalau bukan masalah ni boleh tak boleh. Okay. Even ilmuwan agama Islam seperti Ahmad Didat, dia pernah berhujah tentang benda ni, yang perkataan Allah ni boleh digunakan. Tapi cerita dia kenapa dekat Malaysia nak gunakan, sedangkan ada negara-negara lain, negara-negara Kristian yang lain, ada yang mengharamkan penggunaan perkataan Allah ni dalam kitab mereka, dalam kitab Bible mereka. Yes, jadi benda ni tak konsisten. Ada tu. Mungkin kita boleh persoalkan lah. Mungkin diorang boleh persoalkan, oh ini perbezaan pendapat, perbezaan mazhab mazhab dalam Kristian. Dan mungkin boleh cakap dalam Islam pun ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan mazhab. Kita ada Syafi'i, Maliki, Hanbali dan sebagainya, kan. Tapi masalahnya kat sini bukan masalah lah. Maksud saya perbezaan kat sini bukannya dari segi perbezaan pendapat, perbezaannya dari segi perkataan dalam Bible tu, choose of word. Macam dalam Islam, kita menggunakan perkataan tu, dan perkataan tu kita gunakan daripada dulu sampai sekarang, iaitu Al-Quran. Kita guna perkataan tu daripada dulu sampai sekarang, kita guna perkataan tu saja, tak berubah. Tapi dalam Bible, yang seperti yang saya katakan tadi, awal-awal tadi, dalam Old Testament dia gunakan perkataan Yahweh, dan dalam New Testament dia gunakan perkataan Theos atau Hotheos. Itu yang menjadi persoalannya lah dalam ni. Okay, Brother Haris dah bagi pendapat kepada Hisham. Soalan ni sebenarnya famous. Kenapa Arab Kristian dia pakai nama Allah? Jadi pada pandangan bro lah, apa penjelasannya? Okay, betul, ini soalan famous. Macam Brother Haris terangkan tadi, saya setuju. Benda ni sebenarnya hukum asalnya tu pakailah, boleh pakai je pun.
Tapi bila Malaysia saja nak pakai, dengan ada negara-negara lain yang tak setuju juga, jadi itu yang kita persoalkan. Macam saya cakap tadi, isunya ialah bukan boleh atau tak boleh Kristian pakai nama Allah. Isunya ialah bagaimana mereka pakai. Kenapa kat Malaysia saja, macam Brother Haris cakap tadi, kenapa kat Malaysia saja nak pakai, Malaysia, Indonesia apa semualah nak pakai, ada negara lain yang tak mau pakai. Apa sebenarnya nama Tuhan tu? Itu yang kita persoalkan. Kita tengok Arab lah, kita tengok macam ni. Tadi saya dah cakap mengenai punca masalah. Punca masalahnya adalah Bible BM. Bible BM diterjemah daripada bahasa Inggeris dan bahasa Hebrew dan bahasa Greek. Bila terjemahan, tengoklah buku yang diterjemah. Jangan buku yang mana buku ini rujuk, iaitu Bible BM, Bible BI, bahasa Inggeris, Hebrew dan Greek. Jangan tengok bahasa Arab. Bible BM tak rujuk daripada Arab. Itu satu. Tapi oleh sebab benda ni benda agama, kita boleh je rujuk dari segi tradisi agama apa semua. Sekarang sebelum saya nak terang saya punya pendapat mengenai isu Arab berpakai ni, saya nak terang satu benda dulu. Kita kena faham. YHWH tu maksudnya Yahweh, diduga sebutannya Yahweh. YHWH ni kalau huruf Hebrew disebut Yod He Vav He. YHWH lah kalau ke tulisan Romannya. Yod He Vav He, bahasa tulisan huruf Hebrew disebut Yahweh. Tapi orang Yahudi, umat Yahudi dalam Old Testament ni tak menyebut perkataan tu sebagai Yahweh. Mereka anggap perkataan itu suci. Jadi mereka setiap kali jumpa perkataan YHWH, mereka akan sebut Adonai. Adonai ni maksudnya Tuhan. Tuhan maksudnya Tuhan. Satu lagi perkataan yang menggambarkan Tuhan ialah Elohim. Elohim tu datang daripada satu, kalau kita tengok Semitic root language, satu root language Semitic dengan bahasa Arab. Jadi Elohim ni kalau kita trace balik, dia lebih kurang dengan Allah. Allah. Okey. Jadi daripada situlah perkataan Tuhan tu diguna oleh orang Kristian. Yahweh diterjemah menjadi Tuhan dalam Bible bahasa Melayu, Tuhan. Dan Elohim digunakan sebagai Allah. Jadi sekarang bahasanya menjadi Tuhan Allah berfirman sekian. Dalam Bible bahasa Melayu jadi ini yang terjadi. Tuhan Allah berfirman sekian. Allah diambil, diterjemah dari perkataan Elohim tadi. Elohim tadi. Itu kita kena faham dulu. Elohim, dan daripada Elohim datang Allah. Sekarang isunya adalah nak tengok Arab. Sekarang tak apalah kalau kita nak tengok Arab, kita betul-betul tengok Arab. Perkataan Elohim, kita tengok contoh Exodus 3:15 yang Brother Haris bagi tahu awal-awal tadi. Exodus 3:15, Yahweh ada satu version Arab diterjemah sebagai Yahwah. Yahweh jadi Yahwah. Okey. Satu version lagi menjadi Ra. Kan? Jadi Ra. Perkataan Elohim pula, ayat Exodus 3:15 tu ada dua version menggunakan perkataan ilah. Ayat Exodus 3:15 tu kalau tak silap saya bunyinya ilahu abaikum sekian-sekian lah, macam tu. Tapi ilah lah, menggunakan perkataan ilah. Okay? Yahwah ilahu abaikum, macam tu lebih kurang maksudnya. Jadi Yahwah dan juga ilah dia orang guna perkataan. Tapi bila masuk ke bahasa Melayu menjadi Tuhan Allah, maksudnya dekat Malaysia menggunakan perkataan Allah, dekat Arab menggunakan perkataan ilah. Kita dah dengar Brother Haris cerita tadi, beza ilah dengan Allah. Nampak tak? Kalau betul nak ikut Arab, ikutlah betul-betul. Arab pakai ilah, kita pakai Allah. Lain. Ilah dan Allah lain. Itu satu, nampak tak? Kalau kita nak ikut Arab dengan Arab tu pun kita tak konsisten. Kalau setakat nak cakap Arab pun pakai Allah, of course lah, mestilah. Arab, memang Kristian Arab pun pakai. Macam saya cakap tadi, kita bukan persoalkan Arab pun pakai, siapa pun pakai. Kita persoalkan macam mana kamu pakai. Kalau dekat Arab pakai ilah, dekat Malaysia pakai Allah, dekat Inggeris bahasa orang putih tak pakai. Jadi kita persoalkan macam mana, kenapa kamu terjemah begitu. Saya bagi lagi contoh. Saya boleh bagi lagi contoh. Ini baru perkataan Allah. Saya tak pergi ke masalah macam terma-terma Kristian lagi, contoh Son of God apa semua tu. Oleh sebab kita kalau kita sembang ke masalah tak habis hari ni, kita sembang isu nama Allah lagi. Saya bagi lagi satu contoh dalam Book of Matthew chapter 8 verse 21.
dan 25. 8, 21, 25. Dalam verse ni, pengikut Jesus memanggil Jesus. Dia contoh macam ni lah. Fadilah lalu saya panggil, ya sister. Itu saya panggil Fadilah sister, ya sister. Dalam ayat 8, 21 dan 25 ni, pengikut Jesus memanggil Jesus. 8, 21 dalam bahasa Arab. Isunya sekarang nak tengok Arab. Kita panggil, dipanggil ya Sayyid. Sayyid, apa maksud Sayyid? Tuan, master. 8.25 pun panggil Sayyid. Master juga. Tapi bila masuk ke bahasa Melayu, 8.21 menjadi tuan. Betul lagi lah. Sayyid, tuan. Ya tuan, dia panggil kat Jesus. T-U-A-N, tuan. Tapi bila masuk 25 menjadi Tuhan. T-U-H-A-N. Nampak tak lain? Kalau nak ikut Arab, ikut secara konsisten. Kalau tak, dia jadi macam ni lah. Itu yang kita persoalkan. Benda-benda ni yang kita persoalkan. Saya bagi satu lagi contoh, last. Banyak nak bagi contoh kalau nak ikut Arab. Tak sama dengan Arab. Deuteronomy 4:44. Tak ada pun skriptur asal perkataan Elohim. Arab pun tak pakai perkataan Allah. Dekat kita sini ada perkataan Allah dekat ayat itu. Tiba-tiba ada perkataan Allah. Penambahan. Nampak? Itu kontekstual yang kita tanya sekarang tu. Jadi dengan Arab pun kita tak konsisten. Bukan semata-mata pakai. Bukan semata-mata pakai, memanglah pakai, tapi tak konsisten. Itu yang kita persoalkan. Wallahu a'lam. Okay, jadi persoalan dia bukan kenapa nak guna, tapi bagaimana digunakan. Lepas dengar penerangan panjang lebar, kita berehat sebentar. Kita sambung lagi perbincangan kita. Okay, tadi isu bahasa, masalah bahasa kita dah selesaikan. Tapi kalau nak cakap pasal masalah terjemahan ni, Quran pun dikatakan ada masalah penterjemahan. Ada masalah dia. Jadi Brother Haris, tolong jawab soalan ni. Okay, baik. Terjemahan dalam bahasa dalam Al-Quran Okay, dalam Al-Quran ni first sekali kita kena tahu untuk terjemahan Al-Quran, kita tak iktiraf terjemahan sebagai Al-Quran. Al-Quran dia sepatutnya kena bahasa asal, bahasa Arab lah kan, yang 1000 tahun daripada Nabi Muhammad sendiri lah. Itu Al-Quran sini kan. Dan secondly, saya nak cerita terjemahan ni, perkataan bahasa Arab ni kan, ada banyak perkataan bahasa Arab ni, dia boleh jadi banyak maksud. Dia boleh jadi banyak maksud. Saya bagi contoh dalam perkataan Samad dalam surah Al-Ikhlas, Allahu Samad. Allah Samad. Samad tu dia boleh jadi eternal, absolute, dan dia boleh jadi banyak maksud. Ada banyak maksud dia. Yes. Dan semua tu betul. Semua tu maksud yang betul. Tapi kata yang paling betul adalah perkataan yang asal tu. Samad tu yang paling betul. Dan kita merujuk pada Samad. Kalau misalnya ada beza pandangan dari segi penterjemahan dengan lain, kita still rujuk pada perkataan Samad yang asal tu. Kita rujuk pada perkataan lain. Dan itu, jadi balik kepada bahasa asal Al-Quran. Yes, kita sentiasa balik pada, sebab bahasa tu orang Islam kita disuruh untuk baca ayat yang asal. Untuk mengelak sebarang kekeliruan. Yes, sebarang kekeliruan. Itu dalam Islam kita digerakkan untuk baca. Dan umat Islam di Malaysia ni beribu-ribu orang menghafal ayat Quran seluruh dunia. Kan? Itu beza dia, terjemahan. Jadi terjemahan kita tak iktiraf sebagai Al-Quran, dan perkataan yang asal tu lah perkataan Al-Quran apa-apa pun balik kepada bahasa asal Quran. Exactly. Itu yang saya boleh terangkan lah. Terima kasih Pak Haris. Okay, Pak Syam. Jadi lepas semua perbincangan kita lakukan hari ni, pada pendapat Pada lah, patut ke kita ban Bible bahasa Melayu ni? Kerana kita sendiri tahu ada banyak masalah melibatkan penggunaan kalimah Allah ni. Pertama, patut ataupun tidak kita ban buku ni, macam ni sebelum saya jawab. Pertama sekali kita kena ingat, bila kita bercakap, kita bukannya pemimpin masyarakat, kita bukannya penggubal undang-undang. Jadi kita bercakap sebagai rakyat biasa. Jadi sudut pandang yang kita boleh bercakap ialah melalui ilmu perbandingan agama lah, macam sekarang kita discuss ini. Jadi kita bukan nak bercakap mengenai undang-undang, kemasyarakatan dan apa semua. Okey. Jadi nak menjawab mengenai isu ban ataupun tidak buku Bible bahasa Melayu ni, kita macam ni. Pertama sekali saya berminat untuk nak berdialog dengan orang Kristian. Tak guna kadang-kadang kita macam ni lah, kita buat program macam ni, cakap sama-sama kita apa semua. Dia orang pun buat program sama-sama dia orang, cakap sama-sama dia orang. Tak ada discussion.
Jadi sebab tu masih masyarakat keliru dan bergaduh-gaduh pelbagai macam tu. Salah faham apa semua. Jadi kita perlunya dialog, itu satu. Kita kena faham. Dan saya terbuka untuk dialog. Kalau kata Kristian ada jawapan kepada soalan-soalan kami pun, baguslah. Kalau ada jawapan, pakailah. Kan, saya tak ada masalah. Cuma masalah ban ini bukan masalah yang kita ada kuasa untuk nak bercakap. Sekarang pun mahkamah tengah keluarkan keputusan, tengah dalam stage mahkamah rayuan. Kita hormat keputusan mahkamah. Sama ada ban ataupun tidak buku ni, kita sebagai rakyat kita bercakap dari sudut bidang perbandingan agama. Itu saja yang kita mampu. Masalah ban ini pihak berwajib yang tentukan. Bukan kerja kita sebenarnya. Jadi kita hormat mahkamah, kita hormat undang-undang. Apa saja undang-undang, sama ada ban ataupun tidak, kita hormat. Okey, kalau ban, kita akan berhujah melalui bidang perbandingan agama. Mereka juga akan berhujah macam tu. Kalau tak ban pun, kita berhujah dengan bidang perbandingan agama juga. Sebab tu saya cakap kita kena stick kepada realiti, hujah dalam bidang perbandingan agama. Jadi kita hormat mahkamah, kita hormat ahli politik, kita hormat pemimpin kerajaan. Sama tak kira lah, sama ada kerajaan pembangkang ataupun kerajaan persekutuan, kita hormat. Jadi pemerintah lah, tak kisah mana-mana pun, pembangkang ataupun kerajaan pemerintah. Jadi maksud saya di sini ialah mengenai nak menjawab mengenai isu ban ini, sister. Itu kerja pihak berwajib, bukan kerja kita. Yang kita hanya berdialog, berminat untuk berdialog dalam bidang perbandingan agama saja. Allahuakbar. Okey. Jadi serahkan sahaja masalah ban, isu ban atau tak ban ni kepada pihak berkuasa. Okey, baiklah, kita dah dengar ada perkongsian daripada dua orang sahabat kita ni tadi. Okey, apa yang sangat penting perlu difahamkan bahawa discussion ni dijalankan dalam masa yang sangat terhad, kekangan masa yang terdapat, wujud kekangan masa di sini. Jadi ada lagi penjelasan, explanation yang mereka hendak bagi, tetapi disebabkan wujudnya kekangan masa ini tak dapat dijelaskan. Jadi apa yang anda boleh buat jika wujud sebarang soalan, cadangan ataupun anda ingin bertemu mereka untuk mengadakan dialog atau sebagainya, anda boleh emailkan kepada alamat email yang tertera di bawah ini. Okey, kemudian sebarang soalan-soalan yang anda ajukan, insya-Allah kami akan cuba jawab di episod yang akan datang. Kita dah sampai ke hujung rancangan. Let's share Islam with the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.